Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Kita datang untuk menyembah Tuhan kita, Tuhan yang mulia, Tuhan Raja Damai. Mari kita mau mengagungkan Dia, mau meninggikan. Kita mau menyanyikan, ku sembah Kau, Allah Maha Kuasa. Ku sembah Kau, Allah Kuasa, tiada seperti-Mu. Ku sembah Kau, Raja Damai, itu yang ku inginkan, memuji-Mu. Kaulah kebenaranku. Ku sembah Kau, Allah Kuasa, tiada seperti-Mu. Ku sembah Kau, Allah Kuasa, tiada seperti-Mu. Ku sembah Kau, Raja Damai, itu yang ku inginkan, memuji-Mu. Kaulah kebenaranku. Ku sembah Kau, Allah Kuasa, tiada seperti-Mu. Ku sembah Kau, Allah Kuasa, tiada seperti-Mu. Ku sembah Kau, Raja Damai, itu yang ku inginkan, memuji-Mu. Kaulah kebenaranku. Ku sembah Kau, Allah Kuasa, tiada seperti-Mu, memuji-Mu. Kaulah kebenaranku. Ku sembah Kau, Allah Kuasa, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Ya Tuhan Yesus, betul tiada yang seperti Engkau. Engkaulah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk seluruh pemeliharaan-Mu kepada setiap kami. Kami juga bersyukur kalau pada hari ini kami masih boleh datang untuk beribadah, memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah setiap hati kami boleh siap menerima segala firman serta puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Darimu
dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 hingga 4. Kita akan membaca secara bersama-sama dari ayat 1 hingga ayat 4. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita mau mengambil waktu tenang, kita mau datang ke hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, seringkali kami mengecewakan Engkau dengan segala dosa yang kami lakukan. Ya Tuhan, saat ini kami mohon Engkau yang boleh terus memimpin kami, agar setiap kehidupan kami, setiap langkah kami boleh terus mengikuti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang Engkau berikan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan meresponi pengakuan dosa kita pada hari ini. Mari kita menaikkan pujian, sudahkah kau disucikan darahnya. Beroleh hidup baru karena
akan dilayani oleh Guru Injil Roslani dengan tema pelayanan yang membumbi. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Paduan Suara Pria. Mari kita masuk dalam doa. 我们同心祷告。 Bapa dalam surga, kami bersyukur kesempatan sekali lagi beribadah kepadamu. 天父，我们感谢你再一次给我们机会来敬拜主。 Dan saat ini kami mau siapkan hati kami menerima kebenaran firman Tuhan. 这个时候，我们预备我们的心，要领受你真理的话语。 Kiranya ya Tuhan firman-Mu diberitakan dengan sejelas-jelasnya. 但愿你的话语能够清清楚楚的被传递出来。
Dan setiap kami ya Tuhan boleh menerima firman itu dan tolong kami melakukannya. 使我们每一个人可以领受你的话语，并且求主帮助我们能够实行。 Karena kami sungguh sadar tanpa pertolongan Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. 因为我们觉悟到，若非你帮助我们，我们什么都不能做。 Berkatilah akan waktu ke depan ini ya Tuhan. 愿主赐福我们以下的时间， Kiranya hanya nama Tuhan yang dimuliakan. 愿主的名被荣耀。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， salah satu hal yang kita lihat dari seorang pemimpin 一个领袖其中之一，他的品格 memimpin di masyarakat, 就是领导这个社会， pemimpin di negara ini. 我们国家的领袖。 Kira-kira kalau kita melihat sosok mereka, apa yang akan membuat kita terkesan dengan pemimpin itu? 如果我们看他们的作为，有什么是给我们很深刻的印象呢？ Salah satu hal, saudara, 其中之一， yaitu ketika kita melihat sosok pemimpin, kita punya pemimpin yang punya hati merakyat. 就 Ya. 是当我们看到我们的领袖，他有一颗亲民的心，亲近民众。 Ketika kita melihat sosok pemimpin yang begitu mau turun ke lapangan, 我们看到，若是一位领袖，他愿意去大众的当中， kita akan kagum, bukan? Kalau kita tahu satu istilah yang namanya blusukan. Bapak Ibu tahu istilah itu? 就是印尼文说的 blusukan， 就是领袖愿意去探望民众。 Kalau di Indonesia satu kata di Mandarin lumayan jadi panjang ya Bu ya. Blusukan ya. Blusukan itu pemimpin yang mau masuk ke tempat tertentu untuk dia tahu langsung kondisi di tempat itu. 一个做领袖的，他愿意去探望民众，亲身去看他们真实的生活情况。 Misalnya ketika ada bencana alam, 比方说，如果发生天灾的时候， ada banjir besar di Jakarta, 也曾发生了大水灾， kita pasti akan lebih respect dengan pemimpin yang tidak hanya berdiam diri, ada banjir ya sudahlah nasib gitu ya. Tapi pemimpin yang mau turun naik perahu karet gitu ya. Di kondisi yang terkepung air, wah itu pasti kita kasih jempol kan. 如果领袖只是坐在他自己的座位上，认为这是什么命运呢？我们不喜欢。但是如果领袖愿意坐上这个汽艇，来到水灾的地方来探望民众，我们很佩服他。 Atau ketika ada gempa bumi, 或者发生地震， banyak orang harus hidup di pengungsian. 很多人要住在难民营里。 Ketika ada pemimpin yang langsung turun ke tempat pengungsian itu, wah pasti kita langsung kasih dia juga jempol ya. Ini baru pemimpin nih, nggak cuma ngomong doang, pasti mau turun ke 如果 hidup 有 rakyat. 领袖愿意来难民营探望他们，我们就给他们，我们称为他们很棒，不只是说说而已，但是他们愿意亲身去感受。 Nah saudara, saya membawa satu benda ini. 今天我带了一样东西， Ada yang tahu ini apa? 知道是什么吗？ Mainan yang lagi cukup ngetren ya belakangan ini. Mungkin kalau kita tinggalnya di daerah yang cukup padat penduduk, mungkin kita ada rasa terganggu juga ya. Anak-anak main terus tak tok gitu kan. 最近很流行的小孩子常常玩这种玩具，碰碰球。 Ini namanya, saya perlu sebut gak atau Bapak Ibu yang bisa sebutkan?
semua tahu ya. 大家都知道了。 Kenapa mainannya jadi viral? 为什么这个玩具能够流行起来？ Salah satunya Bapak Ibu karena waktu presiden kita belusukan ke daerah Subang, Jawa Barat, itu dia waktu lihat anak-anak kecil lagi main, dia ikut main. Ya, dia juga ikut gitu ya, walaupun juga nggak bisa kayak saya. Ini kayak saya juga nggak bisa. Mestinya bukan begini mainnya. Mestinya dia jadi keren lah gitu ya. Tapi dia ikut main gitu. 其中一个原因，这个玩具能够流行，就是因为我们的总统，当他去探望西爪哇的苏邦的时候，他看到小孩子在玩这个，他也拿起来和他们一起玩。 Jadi waktu itu ada ya di YouTube bisa dicek 你 videonya 们可以在 YouTube 看到。 di channel resmi kepresidenan loh. Jadi 可以， saya nggak ngarang nih ceritanya ya. 我不是随便说的，是真的发生的事情。 Jokowi main lato-lato bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Wah, langsung semua kayaknya anak harus beli mainan ini gitu ya. Jokowi 总统和西爪哇的省长 Ridwan Kamil 一起玩这个碰碰球，所以所有的小孩都必须拥有这样的玩具，要不然你就跟不上潮流。 Presiden yang merakyat. 一个很亲民的总统。 Saudara siapa di sini bangga kalau bisa salaman atau foto sama presiden? 我们当中有谁如果能够和总统一起照相，会觉得很自豪的？ Saya jamin ya kalau kita bisa punya kesempatan foto sama presiden walaupun itu nggak sengaja, mungkin kita bingkai atau kita masukkan di Instagram kita gitu ya. Momen langka. Tuh kita waktu habis salaman nggak cuci tangan beberapa jam, gitu ya. 我相信，如果我们有机会碰巧能够碰到总统，和他一起照相的话，我们会把照片框起来，或者就放在媒体里。也许你几个小时都不愿意洗手。 Apalagi kalau kita punya satu produk, kita misalnya ya bikin sepatu atau jaket, dipakai sama Presiden Jokowi. Waduh, itu bangganya luar biasa ya. 尤其是如果我们所做的产品，比方说鞋子或者外套，能够被总统所穿上，我们会觉得非常的自豪。 Atau kalau kita punya usaha restoran, kita pasti akan bilang ke orang-orang, Jokowi pernah makan di restoran soto gitu ya. Fotonya juga dipajang di situ. Betapa bangganya bukan? 或者你开一间 soto 餐厅，你就对别人说，Jokowi 总统曾经在我的 soto 餐厅吃饭，你就把照片挂在墙上。 Saudara, kalau kita begitu bangganya ketika ada seorang pemimpin sekelas presiden nih yang mau merakyat, saudara, bukankah terlebih lagi kita mestinya bangga akan satu pribadi yang mulia yang turun ke dalam dunia ini. 如果我们为一位总统亲民而感到自豪的话，那么有另外一位更尊贵的位格，他愿意降卑来到这个世界上，我们岂不是应该更加自豪吗？ Dialah Kristus, Allah yang kita sembah itu, yang di dalam segala kemuliaannya dia rela meninggalkan itu dan berinkarnasi masuk ke dalam dunia ini. 他就是耶稣基督，他本来是在荣华富贵的天堂，是至尊至荣的上帝，但是他愿意屈尊降卑来到这个世界上。 Dialah Allah yang merasakan pergumulan manusia secara nyata. Dia hadir di dalam sejarah manusia secara nyata. 他真实的在人类的历史上存在，而且他真实的感受到人类的一切痛苦。 Saudara, itulah yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya kepada para penerima surat 1 Yohanes pada waktu itu. 就是在约翰所写给信徒们的书信《约翰一书》里，
Ketika kita membaca ayat yang pertama dikatakan apa yang ada sejak semula itu, firman yang hidup itu, itulah Allah di dalam Yesus Kristus. Kemudian dia turun ke dalam dunia menjadi manusia. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa dipegang oleh para murid. 就是约翰一书1章1节，论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的，这些都是门徒们自己亲身的经历。 Dan Kristus itu sungguh hadir di dalam sejarah manusia. 耶稣基督实实在在的在人类的历史上存在。 Mengapa kebenaran ini menjadi begitu penting disampaikan oleh Rasul Yohanes? 为什么使徒约翰非常着重讲这一点呢？ Yohanes tidak menuliskan di surat Yohanes saja, tapi waktu dia menulis Injil Yohanes pun sama-sama didahului dengan menyatakan satu kebenaran yang penting ini. 约翰不单单是在约翰书信里提到这一个真理，在约翰福音的开始，他也这样着重的写了。 Kalau dalam Injil Yohanes dikatakan firman itu, pada mulanya ada firman, dan firman itu telah menjadi manusia. 约翰福音一开始就说：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。但是道成了肉身，住在我们中间。” Karena pada waktu itu ada sebuah pengajaran yang berkembang yang dinamakan Gnostisisme. 因为在那个时代，有一种哲学的学说。 Salah satunya pengajaran ini mengajarkan mereka tidak mengakui Kristus itu telah menjadi manusia. 这个学说他们不接受说，基督耶稣就是上帝成为人， Karena bagi mereka tubuh ini itu jahat. 因为他们相信这个肉体是邪恶的。 Jadi Allah kenapa harus jadi manusia? Harus punya tubuh, bukankah tubuh itu jahat? 所以不可能上帝要取人类的身体成为一个人的样式，因为肉体是邪恶的。 Tapi saudara, apa yang diajarkan oleh penganut paham Gnostik ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 所以他们这个哲学的学说是不符合圣经的真理。 Dari awal perjanjian lama di dalam Alkitab, Tuhan sudah dengan jelas sekali menyatakan bahwa nanti keselamatan itu harus dilakukan dengan mengorbankan darah. 因为从旧约就已经很清楚的写下了，救赎必须要流血才能完成。 Kalau Kristus tidak menjadi manusia, bagaimana dia bisa mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya? 如果基督不成为人的话，那么他怎么样能够牺牲他自己的肉身，流出他的宝血来救赎人呢？ Sehingga saudara, kebenaran ini menjadi begitu penting karena berkaitan erat dengan keselamatan. 所以这个真理是非常的重要，因为和救赎有关系。 Jika Kristus tidak sungguh menjadi manusia, maka keselamatan tidak sungguh terjadi. 如果基督没有真正的成为人的话，那么救赎就没有。 Maka inkarnasi Kristus, Kristus yang menjadi manusia itu, itulah yang menjadi dasar daripada pelayanan yang membumi itu. 所以道成肉身，基督来到世间成为人，就是普世侍奉的最重要的基础。 Jadi pelayanan yang membumi itu benar-benar nyata, bukan hanya sebuah ide atau gagasan. 所以普世的侍奉不只是一个理论或者一个想法、一个计划而已。 Pelayanan yang membumi itu adalah pelayanan di mana orang-orang Kristen hadir secara nyata
bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan Injil keselamatan itu. 普世性的侍奉就是基督徒真正的存在，人们在社会当中传扬耶稣基督的福音。 Maka berdasarkan 1 Yohanes 1 ayat 2 dan 3, bahwa firman hidup itu yang telah menjadi manusia itu, berita itulah yang mereka sampaikan, yang mereka terus beritakan, dan hari ini juga harus terus kita beritakan. 就是约翰一书1章2节说的，这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又做见证。 Jadi saudara, pelayanan yang membumi itu bukan hanya karena kita hadir, tetapi kita tahu kita hadir untuk menyampaikan tentang Kristus yang berinkarnasi itu, sehingga lebih banyak jiwa mengenal Tuhan. 所以这个普世性的侍奉，是因为我们存在这个世界上，我们传扬耶稣基督的救恩，使更多的人能够认识主，得做他的救赎。 Sehingga lebih banyak orang itu beroleh persekutuan, masuk di dalam kerajaan Allah. 使更多的人能够与上帝联合，进入上帝的国度。 Persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus itu yang ditulis di dalam ayatnya yang ketiga. 就是第3节所写的，我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。 Dan kemudian ada sukacita yang penuh ketika Injil diberitakan sejelas-jelasnya. 然后当福音清清楚楚的被传开之后，我们就得到充足的喜乐。 Ada sukacita yang sejati itu. Bukan karena kita berhasil melayani, tetapi karena Kristus yang telah berinkarnasi itu terus dan terus dan terus diberitakan. 我们得到充足的喜乐，不只是因为我们得到了救恩，但是我们持续不断的、一直不断的传扬那道成肉身的基督所完成的救恩。 Saudara, pada zaman ini pelayanan yang membumi itu terus berlanjut dan tidak akan pernah menjadi usang. 在现今的时代，这个普世的侍奉仍然继续不断的去做，而且从来不会过时。 Inilah menjadi bagian kita, tanggung jawab kita. Terus menggumulkan, memikirkan bagaimana berita Injil disampaikan dengan sejelas-jelasnya. 这就是我们的责任，我们所应该做的本分，就是把福音尽量的、清清楚楚的传扬开来。 Jadi kebenarannya tidak boleh berubah. 上帝的真理从来不会改变， Tetapi cara kita harus pikirkan kreatif, yang kekinian dan efektif bagi kemuliaan Allah. 但是我们必须要有创意的想出更新、更好的、更有效力的方法来传福音，使上帝的名得着荣耀。 Cara kita memberitakan Injil sebelum pandemi saja mungkin harus sudah berbeda dengan setelah pandemi ini, bukan? 我们在疫情之前传福音的方式和疫情过后的方式有所不同。 Jadi kita sebagai gereja tidak bisa terus-menerus terjebak di dalam pokoknya caranya juga nggak boleh berubah. Saudara, itu bukan lagi panggilan kita. 所以我们在教会里的侍奉方式，不要说总而言之，不从以前到现在都是这样，不可以改变，不是这样的。 Yang tadinya kita mungkin memandang masa gereja live streaming. 以前我们都没有想象过，教会用在线上的聚会方式。 Tapi setelah pandemi, apa yang kita lakukan? 但是因为疫情的关系，我们做了什么？
Itu demi apa saudara? Demi pemberitaan firman itu tetap terus berlanjut. 为什么我们要这样做？就是因为让传福音的工作能够持续不断的进行。 Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat bersama-sama apa saja bentuk-bentuk pelayanan yang membumi itu. 我们要来思想，用什么方法能够达到这个普世性的侍奉。 Pelayanan di mana kita sebagai anak Tuhan, sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai gereja dipanggil untuk hadir secara nyata bagi pemberitaan Injil. 我们成为上帝的儿女，在家庭里、在教会里、在社会上，上帝呼召我们要去传福音。 Saudara, yang pertama kita coba melihat yang setiap hari, setiap minggu kita baca. Apa ini? 我们每天早上或者每个星期天，我们所读的是什么呢？ Apa? Alkitab, ya. 圣经。 Alkitab yang diterjemahkan, yang diproduksi oleh Lembaga Alkitab Indonesia. 印尼的圣经公会有出版圣经。 Saudara, sekarang ini sudah ada terjemahan baru 2. 现在他们已经出版了第2版的新译本。 Baru launching 9 Februari yang lalu. 2月9号刚刚出版。 Kenapa harus ada terjemahan baru 2? 为什么会有第2版的新译本呢？ Karena Lembaga Alkitab Indonesia menggumulkan banyak kosakata yang sudah tidak up to date lagi sekarang. 因为很多人觉得印尼文圣经所用的词汇和这个现在的时代已经不符合了。 Ada tata bahasa, ada istilah-istilah yang harus disesuaikan lagi. 有一些词句必须随着时代的变迁而改变。 Kenapa itu harus repot-repot dilakukan? 为什么要这样麻烦的去做呢？ Menerjemahkan Alkitab itu nggak gampang ya Bapak Ibu. 要翻译圣经不是一件容易的事情， Bisa belasan tahun, bisa puluhan tahun. 要花很长的时间，10多年甚至几十年。 Tapi kadang kita take it for granted untuk Alkitab, ya kan? 但是我们现在很容易的就能够得到圣经。 Ketika acara peluncuran terjemahan baru 2, dipanggillah para penerjemah yang sudah berjerih lelah menerjemahkan. Ada yang sudah sampai meninggal. Nggak bisa menyaksikan lagi tuh launchingnya. 当发布会的时候，就请了那些翻译员来，有一些已经去世了，所以他们不能够看到他们翻译工作的成果。 Kenapa itu harus dilakukan? 为什么要这样麻烦的去做翻译？ Supaya berita Injil itu terus tersampaikan dengan bahasa yang lebih jelas, dengan kosakata yang lebih dimengerti lagi. 使福音能够以更清楚、更现代化的语言，让更多的人能够明白。 Kenapa harus sampai capek-capek nerjemahin ke bahasa daerah? 为什么要辛辛苦苦翻译到地方的语言呢？ Supaya Injil itu juga mereka dengar, mereka baca. 使他们也可以听，也可以读到用他们语言所写的圣经。 Saudara, ini salah satu bentuk yang Tuhan percayakan kepada Lembaga Alkitab Indonesia. 我们必须感谢印尼的圣经公会他们所做的贡献。 Saudara, mungkin kita merasa itu kan Lembaga Alkitab Indonesia, apa hubungannya sama saya, gitu ya? 也许你会问，印尼文的圣经公会和我有什么关系？ Saudara, dalam mengumulkan khotbah hari ini, saya akhirnya juga sampai kepada satu hal, bahwa pelayanan yang membumi itu ternyata juga harus dilakukan di dalam keluarga. 我们看到这个普及性的侍奉，也是要在我们个人的家庭里去做。
Bagaimana pendampingan, kehadiran orang tua, pemuritan itu dilakukan oleh orang tua di dalam keluarga. 父母亲做家长的，怎样在家里教导、培训他的儿女们？ Apakah kita ini mau invest waktu hadir dalam hidup anak-anak kita supaya Injil Kristus itu didengar pertama kali oleh anak-anak kita dari mulut kita sebagai orang tua? 我们愿意不愿意投资我们的时间在我们的儿女身上，让他们从小第一次听到福音，就是从他的父母亲那里得到的信息。 Jangan gampang-gampang dan menyalahkan dengan mudah. Kalau anak kita tidak mendengar Injil, itu karena salah guru sekolah minggunya, itu salah pembina komisi remajanya. Saudara, jangan. 我们不要很容易的责怪主日学的老师们或者少年团的辅导，是他们的错，以致我的孩子没有得到正确的圣经教导。 Biarlah kita yang mengambil bagian tanggung jawab itu. 我们愿意不愿意负起这个责任？ Perkembangan zaman udah begitu cepat. 现在的世代非常的进步了， Pilihannya cuma 2. 但是有2个选择。 Anak-anak kita dimuridkan oleh kita sesuai firman Tuhan atau mereka dimuridkan oleh dunia ini. 我们要我们的孩子从我们所得到的正确的圣经教导呢，或者让他们有世界去教导他们。 Kalau kita tidak mengambil bagian, maka dunia yang akan mengambil bagiannya. 如果我们不负起这个责任的话，那么世界就会以他们的方式教导你的孩子。 Segala informasi Bapak Ibu sekarang ini udah terbuka, nggak ada batas. 现在资讯泛滥、无限度的，你可以得到。 Kita tahu gak apa yang ditonton anak-anak kita? 你知道你的孩子们所看的吗？ Kita tahu apa isi chat mereka dengan teman-temannya? 他们和他们的朋友的谈话，你知道吗？他们谈些什么内容？ Kita tahu apa yang menjadi idola mereka? 你知道吗？他们所崇拜的偶像是谁？ Kita seringkali bilang, aduh main game melulu. Kita tahu gak game apa yang sedang mereka mainkan? 我们常常抱怨孩子们一直玩游戏，你知道吗？他所玩的是什么游戏？ Dan apakah kita mengambil bagian menjadi orang tua yang mengarahkan mereka? 我们要负起我们做家长的责任来引导他们。 Menjadi orang tua yang melakukan pelayanan yang membumi itu dari rumah kita. 我们身为家长的，要从我们的家庭里开始这个普及性的侍奉。 Menjadi orang tua yang hadir ketika anak kita sedang bergumul. 当我们的孩子在挣扎的时候，我们做家长的关怀他们。 Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita sudah lakukan ini? 亲爱的弟兄姐妹们，我们有没有这样做呢？ Kemudian juga di dalam gereja. 然后在教会里， Apakah pelayanan yang membumi itu pendampingan, pemuritan untuk orang-orang yang ada di dalam gereja, yang tiap minggu hadir dalam ibadah? 这个普及性的侍奉是不是能够达到每一个礼拜来聚会的信徒们？ Apakah dalam ibadah itu juga menjadi satu tempat di mana terjadinya sebuah penggembalaan? 是不是在崇拜聚会的时候也有牧羊的教导呢？ Ketika hamba Tuhan hadir bagi jemaat, bertemu di dalam ibadah minggu. 当神的仆人们在礼拜天聚会的时候，见到信徒们的时候， Ketika kita yang lebih senior usianya juga hadir di dalam ibadah bersama dengan mereka yang usianya lebih muda.
当年长的信徒和年轻的信徒们在一起聚会的时候， apakah terjadi pendampingan itu, kehadiran itu yang membawa Injil Kristus itu? 是不是有发生这个带着基督信息的辅导呢？ Ketika ada mungkin anak-anak muda dari keluarga yang broken home. 如果有一个年轻人从一个破裂的家庭里出来， Apakah kita yang lebih senior bisa hadir menjadi dalam tanda petik orang tua bagi mereka? 我们比较年长的信徒们愿意不愿意成为他的带家长来辅导他？ Atau mungkin ada anak-anak muda yang sudah kehilangan salah satu orang tua mereka. 如果有人失去了他们的父母亲， Apakah kehadiran kita bisa dirasakan? Ini loh, figur papa yang bisa saya lihat, figur mama yang bisa saya lihat. 我们是否可以让他们感受到，这就是爸爸的形象，这就是妈妈的形象，我可以看到的。 Karena mereka melihat hidup Kristus itu nyata melalui kehadiran kita. 让他们从我们的存在看到基督的形象。 Dan kemudian saudara, pelayanan yang membumi itu, kalau kita bicara pelayanan misi, kita sudah tahu dengan jelas bagaimana gereja kita dimulai, bukan? 这个普及性的侍奉，如果在宣教的方面，我们也已经知道了，我们教会是如何建立起来的。 Bagaimana seorang hamba Tuhan yang mau taat akan pimpinan Tuhan. Dia datang, dia hadir. 有一位顺服上帝呼召的神仆，他愿意来到这里，他愿意来开始这项工作， Sehingga Injil Kristus itu nyata diberitakan. 以致基督的福音能够很明显的、清楚的被传扬。 Bulan depan kita mau HUT keberapa? 下个礼拜我们要庆祝我们的周年纪念几年。 Warga GPMBRI tahu kita mau ulang tahun keberapa? 宣道堂的信徒们知道吗？宣道堂几年了？成立几年了？ Tebak-tebakan nih, tapi nggak ada hadiah, nggak kasih sepeda, nggak ya? Keberapa tahun? 几 Bulan 年 depan. 了？ Ada yang mau jawab? Bahasa Mandarin juga boleh. Saya lumayan ngerti lah kalau cuma angka. Hah? Kok ragu-ragu ya? Berapa? 75 tahun. 75年了。 Saudara, pelayanan yang sudah sepanjang ini, 在这样漫长的侍奉当中， Tuhan menyatakan anugerahnya dengan diawalinya GPMBRI dengan seorang hamba Tuhan yang hadir. 上帝就借着宣道堂在这里成立，就显明了他的存在。 Yang memiliki hati yang terbeban, ini ada banyak orang dengan suku Kantonis untuk boleh melayani mereka. 那个时候，神的仆人他有负担，看到要服侍广东籍的侨胞。 Dan dengan perkembangan zaman sekarang, bahasanya yang kita pertahankan masih bahasa Mandarin. 现在我们还保持着华语。 Saudara, ada satu sedikit kesaksian ya. Ketika beberapa anak muda kita berangkat ke Malang tahun lalu, bulan Desember ikut saat youth camp. 我有一个小小的见证，在12月份的时候，我们有一部分年轻人，他们去马郎参加少年营。 Jadi mereka itu banyak belajar perlunya hati yang peduli kepada jiwa-jiwa. 他们就学习怎么样主动的去抢救灵魂。 Tanya ada satu anak dari PRK Pelita, 有一个Pelita的年轻人， yang ketika dia kembali ke Jakarta setelah ikut
saat youth camp dia bilang, iya ya, saya baru ngerti kenapa gereja kita khotbahnya masih ada diterjemahkan bahasa Mandarin. 他说：“我现在才明白，为什么我们宣道堂讲道的时候还会用华语翻译， supaya orang-orang yang masih lebih fasih bahasa Mandarin itu bisa mendengar Injil dengan lebih jelas. 是那些比较懂华语的人能够清楚的明白福音。” Saya waktu dengar cerita itu, ini juga ya merasa wow, anak muda kita sudah belajar tuh artinya pelayanan yang membumi itu ya. 所以我们看到这个伯利大的学生，他已经学到了一点关于普及性的侍奉。 Jadi bukan lagi merasa aduh kalau diterjemahin jadi lama gitu ya. 所以不要抱怨，因为有翻译就拉长了讲道的时间。 Tapi karena ada satu maksud supaya Injil itu, firman Tuhan itu boleh disampaikan dengan lebih jelas. 是有用意的，就是让神的话语、上帝的福音能够更加清楚的被传讲。 Jadi bagaimana juga dengan kita yang lebih senior? 比较年长的弟兄姐妹们， Ketika mungkin dalam ibadah kita sudah mulai diperkenalkan 1 lagu, 2 lagu yang di luar KPPK misalnya. 也许在我们聚会的时候，就要唱一些不是在圣教诗歌以外的 Kita 诗 juga 歌。 melihat itu menjadi bagian supaya generasi yang lebih muda itu tidak merasa aduh lagunya kami ada berapa yang kurang ini gitu ya dengan anak muda misalnya gitu. 就是为了要让比较年轻的信徒们，他们不会觉得一直唱那些老歌会感到厌烦。 Karena sepanjang Injil yang diberitakan, baik melalui firman, melalui pujian, itu yang harus kita pegang. 但是我们要紧紧抓住的，就是真理的福音，还有在诗歌里面的那些含有的真理。 Jadi di dalam gereja ini kita belajar saling itu. 所以在教会里要有彼此相 Sehingga 交， pelayanan yang membumi itu terus menerus hadir di dalam kehidupan kita. 使这个普及性的侍奉能够一直持续在我们的生活中。 Dan kita juga bersyukur bahwa gereja kita berbagian waktu hadir di pelayanan penjara, pelayanan bagi para pemulung, pelayanan di sekolah-sekolah pelita. 我们也感谢主，我们教会有一些侍奉，就是那些在监牢里的，或者在铁路旁边的那些拾荒者，还有在伯利大学校的侍奉。 Itu orang-orang yang ada di sekitar kita. 这些人都是在我们的四周围， Apakah Injil itu juga hadir bagi mereka? 让福音也可以被他们听到。 Dan satu bentuk pelayanan yang saya bersyukur Tuhan percayakan kepada kami di pemuda. 在青年团契有一件上帝托付我们所做的侍奉，我感到非常的感恩。 Ini baru kemarin banget nih, hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023. 就是昨天星期六，2023年2月23号，2月21 Fotonya 号。 mungkin bingung, kenapa dikasih lihat foto kaki ya? 哦，为什么给你们看这个脚的照片？ Mungkin udah bukan membumi lagi, nih nginjek bumi bener-bener kita ya kemarin. Jadi kami itu beberapa orang tergabung dengan ada 2 gereja juga pelayanan namanya adopsi pohon. 昨天宣道堂的青年团契和其他的教会在一起去实行一个活动，叫做领养树木。 Apa sih adopsi pohon? Jadi kita berbagian
boleh sendiri, boleh 2 orang, 3 orang, mengeluarkan 120.000 sehingga ada pohon-pohon yang bisa ditanam oleh petani dan nanti hasilnya mereka yang menikmati begitu ya, untuk dijual dan sebagainya. 领养树木的活动就是可以1个人或者2个人、3个人在一起，认领一棵树木125千，然后就把钱交给农民，让他去种植，以后结了果子就给他们。 Tempatnya begitu Bapak Ibu. Kita harus jalan 30 menit dengan kondisi tanah yang ya begitulah ya. 但是就是要走这个泥土路，大概20到30分钟走路。 Bersama dengan mereka, hadir di tengah-tengah mereka, melihat sendiri, mengalami sendiri. Nanam pohon itu kayak apa sih? 我们与那些农民在一起，亲眼看到要怎么样去种这树木。 Kita dari GPMBRI 11 pohon kopi. 宣道堂我们认领了11棵咖啡树。 Jadi kita jangan cuma minum kopi habis kebaktian ya, tapi tahu tuh nggak gampang loh nanam pohon kopi, 1 pohon kopi 3 tahun baru hasilnya. 不要只知道喝咖啡，但是要种这咖啡树是很不简单的，而且你种下去要好几年，要3、4年才能够结果子。 Kalau dilihat, wih keren, view-nya gunung, keren view-nya, jalannya, keren juga, hujan lagi ya, jadi lumpur becek udah jadi satu. 那个时候又下雨，不要看那个风景很好啊，背景是这个有山有水，但是走的泥土路、泥泞的路是很难走的。 Kami 5 orang berangkat, 5 orang 我们是5个人去。 baru pulang jam 11 malam kemarin karena ini di Cianjur. 在吉安珠到晚上做完11点钟才到家。 Waktu kita jalan kita juga langsung melihat pasca gempa Cianjur. 我们走路的时候也看到吉安珠的地震留下的那些废墟。 Waktu saya tanya kapok yang ikut, 我问那些年轻人，你们下一次不敢了吧？ bisa terka jawabannya apa? 你知道吗？他们怎么回答？ Enggak kapok. 不，我们不气馁，我们还要再来。 Kalau ada lagi mau berangkat lagi? 下一次有这样的活动要吗？ Mau. 要。 Saudara, ini bukan karena kami begitu ya, bukan. Це Bukan karena hebatnya kami, enggak sama sekali. 这完全不是因为我们自己有能力，我们很棒。 Bisa gak cuma ngasih duit aja? Bisa. 如果你只给钱，能够吗？可以，能够。 Hari Sabtu, enaknya libur, kemarin tanggal merah lagi, jalannya jauh lagi. Ngapain harus repot-repot begitu? 礼拜六又是假日，又下雨，又走泥泞的路，为什么要这么辛苦，这么麻烦去？ Kalau mikir-mikir juga minggunya saya khotbah lagi. 又在想到我今天还要讲道， Kenapa harus begitu? 为什么要这样做？ Karena saya melihat dan baru belajar bahwa tema yang saya bawain ini Tuhan hadirkan hari sebelumnya untuk saya boleh mengalami sendiri. Apa sih itu artinya? Pelayanan yang membumi itu. 我感谢主，让我在我讲道的前一天，自己能够经历到我所讲到的主题，就是这个普及性的侍奉到底是什么样。 Di sepanjang jalan yang susah itu, 在这一段辛苦的路程中， satu yang memenuhi pikiran saya waktu jalan itu. 我走路的时候，我就想到了一件事。 Tuhan, ketika Engkau berinkarnasi ke dalam dunia ini, apa yang saya alami ini nggak ada apa-apanya. 当你道成肉身来到这个世界所经历的苦难，我所遭遇的是完全比不上。 Apa yang saya jalani ini
tidak ada apa-apanya. 我所走的这条路是完全没有什么意思。 Saudara bersyukur bahwa Tuhan masih memakai kita sampai hari ini untuk boleh melakukan pelayanan yang membumi itu. 我感谢主带领我们一直到今天，我们可以实行这个普及性的侍奉。 Agar berita keselamatan Kristus yang telah menjadi manusia itu boleh terus disebarkan dan terus disebarkan. 我们要继续传扬道成肉身来到世界来救赎我们的主耶稣，我们一直不断的传讲他的真理。 Kehadiran kita di tengah keluarga, di gereja, di masyarakat, biar itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyentuh hidup orang-orang yang kita layani. 让我们的存在在我们的家庭里，在这个世界上，在社会上，在教会中，可以成为上帝衍生的手，来帮助那些需要服侍的人。 Tatkala jiwa-jiwa itu bisa mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, mengalami pertobatan, itulah sukacita yang sejati. 让这些灵魂可以得救，可以真正的悔改，得到上帝的救恩，这就是我们最大的喜乐。 Ketika pelayanan yang membumi itu membawa berita Injil, akhirnya bukan karena kita yang hebat, tetapi kita punya Tuhan yang hebat. 当我们做这个普及性的侍奉的时候，不是要表现我们自己有多能干，我们多棒，而是要显明上帝的能力，上帝的荣耀。 Kiranya anugerah Tuhan terus menopang setiap kita dan gereja kita. 愿主的恩惠来帮助我们教会每一个信徒， Dengan setia lakukan pelayanan pemberitaan Injil itu. 让我们忠心的去实行传福音的责任。 Nama Tuhan yang dimuliakan. 上帝的名得着荣耀。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa, dengan hati bersyukur dan juga dengan hati yang gentar, kami datang kepadamu. 天父，我们来到你面前，带着感恩以及战兢的心。 Kiranya firman Tuhan yang sudah ditaburkan itu menggelisahkan hati kami, mendorong hati kami, mendorong kami untuk terus memberitakan Injil. 愿我们所听到的信息一直不断的激励我们，推动我们要传扬福音。 Ya Tuhan, tantangan dunia semakin berat. 这个世界的挑战越来越沉重， Tolonglah setiap kami ya Tuhan, 求主帮助我们每一个人， tetap setia memberitakan akan Injil Kristus. 能够忠心的传扬耶稣基督的福音。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Kita mau meresponi firman Tuhan pada hari ini. Saya mau mengajak jemaat semua menyanyikan lagu Melayani dan Mengasihi. Biarlah ini jadi tekad kita untuk melayani dan mengasihi untuk Tuhan maupun untuk sesama kita. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi, berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku.
berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani dan mengasihi-Mu. Jemaat silakan berdiri, kita akan menaikkan beberapa doa syafaat. Tuhan, kiranya pujian ini tidak hanya dari bibir kami saja, tapi sungguh keluar dari hati yang sudah diisi dengan kasih Kristus. Sehingga kami juga mau peduli kepada jiwa-jiwa. Bukan hanya jiwa-jiwa yang nun jauh di sana, yang di luar sana, tapi juga jiwa-jiwa di rumah kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua saudara kami. Tolong kami Tuhan, agar kehadiran Kristus itu, berita Injil Kristus itu, boleh terus dan terus diberitakan melalui hidup kami. Kami juga mau berdoa saat ini untuk pemulihan daerah Cianjur setelah gempa yang hebat beberapa waktu lalu. Masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki, rumah, fasilitas sekolah, kantor-kantor pemerintahan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang ada di Turki. Setelah gempa juga yang hebat, ratusan ribu jiwa. Tuhan, biarlah hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu, mendoakan mereka, peduli kepada mereka. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan di gereja kami Tuhan. Di dalam pemuritan keluarga, ada kelompok pemuritan keluarga yang sudah berjalan, sudah dimulai. Kiranya setiap kami sebagai orang tua mengambil bagian ini. Memang bukan waktu yang gampang ya Tuhan. Namun kami mau belajar mengambil tanggung jawab kami sebagai orang-orang tua yang memuridkan anak-anak kami. Belajar lagi dan terus belajar. Tuhan, berkatilah akan pelayanan demi pelayanan di gereja kami. Agar bukan hanya sebuah teori, tapi sungguh-sungguh menjadi pelayanan yang nyata. Pelayanan yang hadir. Dan Injil Kristus terus diberitakan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita akan menjalankan persembahan pada hari ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan secara online bisa melalui QR maupun transfer ke rekening GPMBRI Kemurnian. Namun bagi jemaat yang ingin memberikan secara tunai boleh dimasukkan ke dalam amplop atau nanti dimasukkan ke kantung persembahan, ke kotak persembahan yang ada di belakang setelah ibadah ini selesai.
Mari kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya, karena Allah itu baik. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk seluruh pemeliharaan-Mu kepada kami dari hari demi hari, dan terima kasih untuk segala berkat yang Engkau berikan. Saat ini kami memberikan persembahan kami, kiranya ya Tuhan persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus beserta dengan saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan pada saat ini. Yang pertama adalah berita pernikahan, yaitu antara saudara Geri Hartanto dan saudari Yolanda Inge Cahyadi akan menerima pemberkatan dan peneguhan nikah pada hari Sabtu tanggal 25 Februari jam 10 pagi di gereja kita.
mengundang seluruh jemaat untuk hadir dan mendoakan sepasang calon suami istri. Silakan berdiri, Gary dan Yola. Nah, ini mereka. Kemudian yang kedua, Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa Indonesia atau PGTI akan mengadakan webinar ekonomi yang diadakan pada hari Senin besok, ya tanggal 20 Februari jam 7:30 malam. Akan membahas tentang prospek ekonomi Indonesia 2023-2024 di tengah isu krisis ekonomi global dan tahun politik, yang akan disampaikan oleh Dr. Mohtariadi, pendiri Lipo Group. Nah, saudara, link akan dikirim melalui WA Group atau dapat dilihat di Iwarta bagi yang berminat mau mengikutinya besok jam 7:30 malam. Yang ketiga adalah kelompok pemuridan keluarga. Itu akan diadakan hari Sabtu tanggal 25 Februari jam 3:30 sampai jam 5 sore. Jadi bagi para keluarga muda ya diundang untuk bersama-sama mengikuti kelompok ini. Kali ini akan membahas tema sentuhan kasih dan mandat ayah. Jadi 2 tema kita akan bersama-sama bahas pada jam 3:30 sampai jam 5 di Wisma Jason Lin, ruang 303 atau ruang remaja. Yang berikutnya, toko buku Kristen BPK Gunung Mulia akan mengadakan pameran buku di gereja kita, yaitu yang diadakan pada hari Minggu tanggal 26, yaitu minggu depan, jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Diadakan di aula gereja kita di bawah. Jadi bagi saudara yang gemar membaca, ya ingin mendapatkan buku-buku yang mungkin bisa menolong kita, hari Minggu depan silakan mengikuti pameran itu di aula di bawah. Nah, minggu depan kita akan kembali beribadah, kita akan mendengarkan khotbah yang membahas tentang seorang Kristen atau murid Kristus yang sesuai dengan kehendak Kristus. Apakah itu orang Kristen? Apakah itu murid? Apakah tanda-tanda seorang murid? Bagaimanakah menjadi seorang murid? Mari saudara, kita siapkan hati kita dengan pertanyaan-pertanyaan ini untuk minggu depan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Betty seperti biasa jam jam 7 atau jam 9:30 pagi. Demikianlah warta kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Doa teduh.